Eskom ambil langkah proaktif tingkat kawalan keselamatan di perairan Sabah. Pembinaan Pakej 1B Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai bermula esok. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Hakim Nasir. Dan saya Miza Isni Muhammad. Berita wilayah edisi 6 April 2014 hari ini bersiaran selama 30 minit ya Hakim selepas memberi laluan kepada kejohanan Grand Prix Sepang. Dan antara laporan yang lain yang dibawa, dua isyarat akustik terbaru bukan bukti konkret dari kotak hitam MH370 dan Kelang catat peningkatan 300% kes denggi dalam tempoh 3 bulan. Juga KPDN-KK tumpaskan penyeludupan diesel subsidi terbesar dalam sejarah. Laporan penuh dan tajuk utama selepas ini. Baiklah, kami mulakan berita dengan laporan berikut. Pihak pentadbiran kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom disaran membuat kajian terperinci mengenai jumlah pusat peranginan yang terdapat di Eskom. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata ia bagi membantu merancang kawalan keselamatan di kawasan tersebut berikutan beberapa kes penculikan yang berlaku baru-baru ini. Jelas beliau pihak Eskom perlu berbincang dengan operator pelancongan untuk mengenal pasti bentuk keselamatan yang diperlukan termasuk melakukan saringan latar belakang pekerja di pusat peranginan tersebut. Selain itu, rangkaian komunikasi yang sistematik dengan pihak polis, tentera dengan Eskom perlu diwujudkan bagi memudahkan penyaluran maklumat. Keselamatannya bukan diletak di bawah polis dan tentera ataupun Eskom itu saja, then nothing can happen. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian penutup Fiesta College Community Santubong bersama Komuniti 2014 di Santubong Kuching. Sementara itu, mengenai cadangan untuk memperluas pewujudan Eskom ke Sarawak, beliau berkata ia agak sukar kerana membabitkan kawasan jagaan yang luas. Menyahut saranan itu, Eskom mengambil langkah proaktif dalam mempertingkatkan kawalan keselamatan di sepanjang perairan Sabah. Selain mempertingkat rondaan, antara inisiatif lain yang diambil termasuk menambah 30 aset tambahan dan mewajibkan semua resort pelancongan menghantar senarai nama pelancong dan pekerja setiap 3 hari sekali bagi tujuan pemantauan. Dan kami dimaklumkan polis turut bertindak menahan 15 pendatang tanpa izin parti di sekitar kawasan Sempurna dan kesemua mereka telah pun diserahkan kepada pihak imigresen. Dan wartawan kami, Tamrin Jamil, ada butiran lanjut. Silakan Tamrin. Terima kasih Hanim dan teruskan Tamrin ya. Susulan kejadian penculikan di Singgah Mita Resort malam lepas di mana kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom melaksanakan pelbagai bentuk tindakan proaktif bagi menangani kes-kes tersebut supaya tidak berulang. Dan antara lain Eskom telah mengadakan mesyuarat penyelarasan dengan agensi-agensi termasuklah polis, tentera dan juga BNM dalam usaha untuk memperkasarkan lagi kawalan keselamatan di sekitar Pantai Timur Sabah. Dan selain daripada itu juga Eskom ketika ini sedang menguatkuasakan penggunaan sekali di sekitar Pantai Timur Sabah, khususnya di kawasan pulau-pulau peranginan yang menjadi tumpuan pelancong asing yang datang ke negara ini sekali pada hujung minggu. Dan seperti mana yang telah kita ketahui, Eskom juga telah menambah sebanyak 30% aset Eskom ditambah di kawasan Sempurna, khususnya sebagai langkah untuk memberi tumpuan khusus di kawasan berkenaan berkaitan kejadian culik baru-baru ini tanpa menjejaskan kawasan-kawasan Eskom yang lain. Dan daripada itu juga dalam usaha ini juga pihak Eskom akan mengarahkan pengusaha-pengusaha resort memberikan laporan setiap 3 hari dengan menghantar senarai nama pelancong-pelancong. Selain daripada itu, senarai nama pekerja-pekerja resort dalam setiap 3 hari bagi tujuan pemantauan pihak Eskom dan sebagai satu langkah proaktif di kalangan mereka Dan di mana Eskom juga telah mengarahkan pengusaha-pengusaha resort ini untuk memasang CCTV bagi kawalan keselamatan. Selain itu, beliau juga kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah juga mengarahkan resort ini supaya mewujudkan pengawal keselamatan
yang dapat mengawal di sekitar resort itu selama 24 jam bagi membantu pasukan keselamatan yang melakukan rondaan di kawasan berkenaan. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Eskom dalam usaha untuk memperkasakan dari kawasan keselamatan khususnya di kawasan pantai Timur Sabah. Itu yang saya dapat laporkan dari Sempurna Sabah untuk petang ini. Hanim. Okey. Terima kasih Tamrin. Tamrin, terima kasih. Baik, kami ke laporan seterusnya. Projek pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai bagi pakej 1B Pasir Hor ke Kaduk akan bermula esok. Pengarah Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP Negeri Kelantan, Datuk Maktar Mustafa menjelaskan projek sepanjang 7 km itu dimulakan di Tiong, Pasir Hor sehingga Kaduk yang akan memberi kemudahan kepada rakyat negeri berkenaan. Jelas beliau, projek yang dijangka siap dalam tempoh 3 tahun itu merangkumi 6 jambatan, 2 persimpangan lampu isyarat dan 2 jejambat. Projek ini adalah merupakan projek yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Kelantan, dan walau bagaimanapun saya tegaskan bahawa projek Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai akan dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan dalam beberapa fasa. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat ketua-ketua Jabatan Persekutuan Negeri Kelantan di Dewan Kampus Universiti Sains Malaysia di Kubang Krian. Pada mesyuarat itu, kira-kira 130 wakil daripada jabatan dan agensi kerajaan diberi pendedahan mengenai 6 prinsip utama kaki tangan kerajaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK berjaya mematahkan sindikat penyeludupan lebih 1.3 juta liter diesel bersubsidi bernilai 8.4 juta ringgit di Pelabuhan Kuantan. Rampasan diesel bersubsidi terbesar dalam sejarah. Ya, benar itu Hakim. Ketua Pengarah Bahagian Penguatkuasaan KPDNKK Muhammad Roslan Mahayudin mendedahkan diesel berkenaan dipercayai untuk diseludup ke pasaran Vietnam dan Myanmar menggunakan kapal tangki yang didaftarkan Singapura. Kita telah berjaya menahan kapal, iaitu seperti mana di belakang ni, seperti tuan-tuan dan puan tengok tadi, yang membawa sebanyak 1.3 juta liter minyak diesel di dalam tangki yang mereka ada ni, seperti tuan-tuan tengok tadi, yang panjang ni daripada sini ke sana tadi, dan 42,000 liter diesel di dalam lori tangki yang melibatkan rampasan yang dianggarkan kira-kira 5.4 juta ringgit. 8.4 juta ringgit iaitu merangkumi diesel, kapal dan juga lori tangki. Dalam pada itu, KPDNKK akan turut bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara untuk membekukan 15 akaun individu dan syarikat yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kegiatan penyeludupan terbabit. Akaun membabitkan simpanan bernilai 2.9 juta ringgit. 12 anak kapal warga Myanmar dan Indonesia berusia antara 35 hingga 50 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Difahamkan dalam kegiatan penyeludupan itu sudah dikenal pasti gerakan memburu rangkaian sindiket sedang dilakukan dan kes disiasat di bawah Seksyen 22 Akta Kawalan Bekal 1961. Sabit kesalahan boleh dipenjara 3 tahun dan denda RM100,000 untuk individu. Sebanyak 2,300 kes denggi direkodkan di daerah Klang dalam tempoh Januari hingga 31 Mac lalu. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 300% berbanding 2,217 kes yang direkodkan sepanjang 2013. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Jabatan Kesihatan Majlis Perbandaran Klang MPK Zakaria Ismail ketika mendedahkan perkara itu berkata, daripada jumlah tersebut 4 kes kematian dilaporkan. Berikutan itu, pihaknya bertindak melanjutkan perkhidmatan 4 buah lagi klinik kesihatan sehingga pukul 11 malam di daerah berkenaan. Bertujuan memudahkan rakyat mendapatkan rawatan denggi pada bila-bila masa. Lanjutan tempoh perkhidmatan tersebut membabitkan klinik kesihatan Bandar Botanik, klinik kesihatan Pandamaran, klinik kesihatan Klang dan klinik kesihatan Bukit Kuda.
sikap orang ramai yang mengambil mudah selain tiadanya sistem penyelenggaraan dan pembuangan sampah dan bahan terbiar yang terurus antara faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan kes. Banyakkan yang kita temui ialah dekat sini saja. Pagi tadi kita jumpa 25 tempat pembiakan, di mana punca yang utama sampah-sampah dibuang di merata tempat tu yang boleh menangkau air untuk menjadi tempat pembiakan itulah. Contohnya bekas plastik, bekas-bekas yang selepas pada digunakan dia buang di merata tempat. Jadi kita dalam kempen bersama dengan penduduk untuk kita mencari satu kaedah untuk tempat pembuangan sampah yang bersistematik lah. Menurut Zakaria, pihaknya turut menjalankan program gotong royong pembersihan di beberapa kawasan lokasi setiap minggu bagi menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Bagi program sembang koperasi bersama pemimpin dan gotong royong bersama Belia 4B Parlimen Kota Raja di Apartmen Klang Jaya hari ini, ia disertai kira-kira 200 penduduk. Lebih unit Ketua UMNO Kota Raja Kamarul Zaman Johari turut hadir merasmikan program dengan melakukan gimik membakar replika nyamuk sebagai simbolik pembasmian nyamuk Aedes. Beralih ke laporan misi pencarian pesawat MH370, kapal peninjau milik China dan Australia masing-masing mengesan 2 isyarat akustik berasingan di 2 lokasi berbeza di Lautan Hindi yang mungkin datang dari kotak hitam MH370. Merujuk laporan yang dikeluarkan agensi media China Xinhua lewat malam tadi mengenai perkara itu, pasukan mencari Australia mempergiat usaha mencari dan mengesan hari ini. This morning we were contacted by the Chinese authorities and advised that Haishuin 01 had late yesterday afternoon redetected the signals for 90 seconds within just 2 kilometres of the original detection. This is an important and encouraging lead, but one which I urge you to continue to treat carefully. Obviously, we take any reported leads in the search very seriously. That's why today Royal Australian Air Force assets will deploy to assist in further examining the acoustic signals in the vicinity of where the Chinese ship. Sementara itu, Komander Tentera Laut Diraja Australia Peter Levy pada masa sama memberitahu kapal peninjau HMAS Ocean Shield milik Australia turut mengesan 1 isyarat akustik berasingan di barat Perth berhampiran lokasi MH370 dipercayai terhempas. Report back from Ocean Shield from the towed ping locator operators on board there that they had picked up a detection. It is very, very early days, and the note of caution that Air Chief Marshal Houston mentioned before, I would reiterate. They are still investigating that. We are not yet sure whether she'll be tasked to remain there, if it's promising she will, to investigate that particular emission or detection. If it's not, then I expect she will be retasked down towards the Haishuin 1's position. Meski turut mengharapkan bahawa isyarat terbaru yang dikesan itu datang dari kotak hitam pesawat MH370, namun Perdana Menteri Australia Tony Abbott tidak mahu semua pihak terlalu bergantung kepada maklumat tersebut. Agensi berita Xinhua melaporkan kapal peronda tentera milik China mengesan isyarat ping semalam sekaligus meningkatkan harapan kemungkinan isyarat itu dikesan dari kotak hitam MH370 di permukaan bawah laut. Walaupun pihak berkuasa Australia juga memberitahu isyarat itu mungkin ada kaitan dengan kotak hitam, namun ia turut mengatakan masih tiada bukti kukuh yang boleh mengaitkannya dengan MH370. My understanding is that they're unconfirmed, and look, the point I make is that we are hopeful, but by no means certain. This is the most difficult search in human history. We are searching for an aircraft which is at the bottom of a very deep ocean, and it's a very, very wide search area. So it's a very, very difficult search, and while we certainly are throwing everything we have at it, and while the best brains and the best technology in the world
will be deployed, we need to be very careful about coming to hard and fast conclusions too soon. Beliau ditemui media dalam satu kunjungan ke Jepun hari ini. Sementara itu, bercakap kepada stesen televisyen tempatan ABC di Perth, Menteri Luar Australia Julie Bishop juga memberitahu pihaknya enggan terlalu awal memberi harapan. Until such time as the information is verified, I don't want to raise false hopes. We've had some evidence of that in the past, and so given that the families are still grieving, that they're very anxious, it's a very distressing time for them, I think that we should wait until Angus Houston confirms one way or another as to whether this is a lead that we can follow, whether it will change the search and rescue mission in any way. But I know that our coordination efforts will continue today, and we'll certainly be hearing from Angus Houston should there be any confirmation that this is something that we can follow up. Xinhua melaporkan alat pengesan kotak hitam milik kapal China Haizun 01 mengesan isyarat ping dengan frekuensi 37.5 kHz per saat, sama seperti yang dipancarkan oleh perakam pesawat penerbangan kira-kira 25 darjah selatan dan 101 darjah ke timur semalam. Sementara itu, pesawat peninjau China turut mengesan beberapa lagi objek putih terapung di permukaan Lautan Hindi, namun ia kemudiannya disahkan tiada kaitan dengan MH370. Susulan itu, lebih banyak pesawat dihantar ke kawasan operasi pencarian di selatan Lautan Hindi setelah kapal China dan Australia mengesan isyarat ping. Anggota pasukan udara dari 7 negara melakukan berpuluh penerbangan dari Perth bagi mencari petunjuk baru sejak operasi bermula. Mereka juga disertai kapal yang dilengkapi peralatan sophisticated bagi mengesan isyarat dari kotak hitam. Pusat Koordinasi Agensi bersama JACC juga mengeluarkan peta pencarian yang baru hari ini berdasarkan pengesanan isyarat ping oleh kapal China dan Australia. Menurut JACC, jarak penglihatan dan cuaca hari ini adalah baik. Dalam perkembangan berasingan, Malaysia Airports Holding Berhad MAHB memenuhi hampir kesemua kehendak AirAsia Berhad untuk syarikat itu mengalihkan operasinya ke KLIA. Perkara itu dinyatakan Pengurus Besar Kanan Perkhidmatan Operasi MAHB Dato' Azmi Murad bagi menjawab reaksi syarikat penerbangan tambang murah itu yang enggan berpindah ke KLIA 2 dengan memberi pelbagai alasan termasuk aspek keselamatan. Hanya beberapa perkara yang dikehendaki AirAsia dan tidak dipenuhi MAHB iaitu kemudahan spa dan muzium. Berikutan operasi penerbangan di KLIA 2 bermula pada 2 Mei, terminal penerbangan tambang murah LCCT akan ditutup seminggu kemudian iaitu 9 Mei. AirAsia tiada pilihan melainkan beroperasi dari lapangan terbang baru itu. Tegas Dato' Azmi, pemindahan ke KLIA 2 sudah dipersetujui semua pihak termasuk Jabatan Immigration, Kastam Diraja Malaysia, Polis serta pihak berkuasa kesihatan. Tahukah anda apa itu kotak hitam? Semua pesawat diwajibkan dilengkapi kotak hitam yang di dalamnya terkandung perakam data penerbangan FDR dan perakam suara kokpit CVR. Jika pesawat ditimpa kecelakaan, FDR dan CVR memainkan peranan penting dalam membantu penyiasat merungkai punca kejadian. Ia lazimnya dipasang pada ekor pesawat. FDR ia merakam pelbagai data pesawat pada satu masa termasuk masa, altitude, kelajuan dan arah di tuju pesawat. FDR lebih moden turut merakam puluhan fungsi pesawat seperti pergerakan sayap, penjanaan bahan api serta sistem autopilot. CVR, peranan utama merakam percakapan anggota kru serta bunyi dalam kokpit, perbualan juruterbang dan bunyi seperti enjin pesawat dan isyarat kecepasan dalam kokpit. Bertemu kembali. Untuk mendapatkan laporan terkini ramalan cuaca, kita bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Muhammad Hafiz Kasim. Silakan Hafiz. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan terlebih dahulu dengan melihat corak tiupan angin, yang mana angin pada ketika ini adalah bertiup lemah dari arah timur laut
Dan sehubungan dengan itu, Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut yang bergelora untuk kesemua perairan negara buat masa ini. Bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci, kita balik pula ke paparan imej radar terkini. Yang mana pada petang ini secara amnya di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan yang cerah. Hujan pada petang ini tertumpu di sekitar di 1-2 tempat di negeri Pahang, negeri Sembilan dan juga di negeri Melaka, dan keadaan ini dijangkakan beransur-ansur reda sedikit masa lagi. Di negeri Sabah dan juga Sarawak pula dimulakan dengan negeri Sabah pada petang ini secara amnya. Hujan tertumpu di sekitar bahagian pantai barat, lain-lain bahagian itu juga di wilayah Persekutuan Labuan tidak mengalami keadaan hujan pada petang ini. Di negeri Sarawak juga pada sebelah petang ini hujan di 1-2 tempat sudah bermula turun, tertumpu di sekitar bahagian Limbang, Bintulu, pedalaman Kapit, Sarike dan juga Sibu, dan keadaan hujan yang turun ini dijangkakan beransur-ansur sedikit masa lagi. Seterusnya kita balik pula ke ramalan cuaca bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Sekian saja dahulu buat masa ini dari Met Malaysia. Kembali bersama rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Terima kasih Hafiz. Kesemua pendaki Gunung Tok Wan, Bukit Brogai yang sesat lebih 24 jam semalam ditemui selamat kira-kira pukul 9 pagi tadi. Mereka dikatakan berjalan kaki menuju ke sebuah perkampungan orang asli di Kampung Kacau Dalam sebelum memaklumkannya kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Mereka yang terdiri daripada 2 kumpulan berasingan dikatakan mendaki ke kawasan itu untuk melihat matahari terbit kira-kira jam 4 pagi, namun bertindak berpatah balik untuk turun selepas kehilangan petunjuk menuju ke puncak gunung terbabit. Selepas lebih 24 jam sesat, kesemuanya termasuk seorang yang cedera di kaki menemui sebuah perkampungan orang asli. Beberapa orang daripada mereka sempat menghubungi talian kecemasan dan keluarga menerusi telefon bimbit memaklumkan kejadian itu. Yang bertujuan membantu rakyat memiliki kediaman sendiri, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM menjadi NGO pertama yang akan membina 100,000 rumah mampu milik melibatkan 4 buah negeri. Presidennya Datuk Said Ali Alatas memberitahu rumah yang berharga antara RM180,000 hingga RM200,000 seunit itu akan dibina di Johor, Pahang, Kelantan dan Selangor menerusi Perumahan Rakyat 1 Malaysia Prima. PM dah isytiharkan 500,000 kerajaan nak buat, 500,000 private sector. Maknanya developers. Kerajaan maknanya Prima, Rumah Negara FPNB dan kerajaan-kerajaan negeri 500,000. 500,000 kita private sector dalam 5 tahun. Saya nak nunggu mana-mana dia developer yang nak bantu. Dewan hanya 10,000. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM di Hotel Pacific Johor Bahru, Johor. Daripada 100,000 unit tersebut, 700 unit akan dibina di Uda Utama Johor Bahru. Kuota sebanyak 30% juga dibuka kepada Bukan Bumi Putra. Beliau memberitahu sehingga kini tiada badan NGO lain yang tampil bagi memenuhi permintaan pembinaan skim Prima seperti yang disaran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sejak awal tahun ini. Sebanyak 3 pusat internet 1 Malaysia PI1M luar bandar diwujudkan di daerah Sipitang di Sabah, iaitu di Kampung Lawa dan Kampung Labuk. Dana terbaru adalah penubuhan PI1M di Kampung Kuala Menggalung, Sipitang. Penembusan jalur lebar di luar bandar sedikit sebanyak mampu melonjak pembangunan daerah Sipitang dengan lebih pantas menerusi akses internet. Ia juga mampu mendekatkan hubungan antara bandar dan luar bandar serta dunia luar. Berucap melancarkan PI1M Kuala Mengalung, Ahli Parlimen Sipitang Datuk Sapawi Ahmad berkata kemudahan itu bukan sahaja mengurangkan jurang digital
malah membantu mengubah pemikiran masyarakat luar bandar untuk lebih maju seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Beliau yang juga Exco Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM mahu rakyat luar bandar memanfaatkan sebaik mungkin kemudahan akses internet tersebut dalam meningkatkan pendapatan dan meneroka serta memasarkan perniagaan mereka. Datuk Sapawi menambah penembusan jalur lebar di Sepitang juga bakal melonjakkan lagi pembangunan ekonomi khususnya di kawasan mampiran Taman Industri Gas dan Minyak serta kilang gas dan amonia Sepitang. Dan seperti tahun-tahun sebelum ini, aktiviti mencandak sotong di Terengganu akan dilakukan bermula April hingga Jun. Dan namun bagi tahun ini, Kerajaan Negeri Terengganu berhasrat untuk menarik lebih ramai pelancong dari luar negara dengan mengadakan Pesta Candak Sotong Antarabangsa 2014 yang akan disertai media seluruh dunia. Menurut Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said, Pesta Candak Sotong Antarabangsa 2014 telah mendapat pengesahan penglibatan 24 buah negara. Ia dijadual bermula daripada 11 hingga 17 April depan. Dengan media sebagai perantara, beliau yakin produk unik dari Terengganu ini bakal menarik pelancong dari luar negara khususnya. Keunikan ini kerana sotong-sotong ini kebetulan mungkin anugerah Tuhan kepada rakyat Terengganu. Berada di Terengganu sahaja. Sebab itu pesta ini berada di Terengganu, tidak di negeri-negeri lain. Sotong ini mendarat di Terengganu pada setiap tahun. Beliau ditemui di Angkasa Puri selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi 1 Malaysia. Selain itu, produk pelancongan di kawasan bebas cukai Tasik Kenyir yang dalam pembangunan juga bakal menarik lebih ramai pengunjung ke negeri Terengganu. Pelbagai produk dan kemudahan disediakan di Tasik Buatan Manusia terbesar di Asia Tenggara itu, termasuk barangan bebas cukai, taman tema, taman rama-rama, taman burung, taman herba dan orkid serta kebun buah-buahan. Dan penyertaan pasangan suami isteri menyertai Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Melaka membuahkan hasil apabila mereka memenangi johan untuk kategori masing-masing. Ini sekaligus melayakkan kedua pasangan itu Azri Abdul Haq dan isterinya Syahrul Munira Haris mewakili Melaka ke peringkat kebangsaan. Pasangan suami isteri yang berusia 34 dan 31 tahun ini memenangi wang tunai RM7,000 beserta plak dan sijil penyertaan. Ditanya rahsia kejayaan mereka sehingga melayakkan menjadi juara, mereka memberitahu sering mengadakan latihan berterusan bersama guru Al-Quran. Harapan saya harapkan johan lah di kebangsaan. Sebab saya pernah nombor 2 kebangsaan dulu. Bila? Tahun 2008. Maknanya dari segi usaha selepas ini, latihan tubi itu dah tentu kena lebih lagi daripada biasa. Mungkin saya dah cerita macam mana berlatih. Mungkin perlu lagi sokongan daripada pihak JAIM untuk panggil lagi tok-tok guru yang hadir kan. Hadiah disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun. Ya, penyertaan pada Karnival Futsal Piala Pengarah Penyiaran Perlis semakin meningkat berbanding mula penganjurannya pada 2008. Kali ini 121 penyertaan diterima bagi 3 kategori terbuka lelaki, terbuka wanita dan remaja bawah 17 tahun melebihi sasaran awal 100 pasukan. 66 pasukan menyertai terbuka lelaki, 13 pasukan terbuka wanita dan 42 lagi menyertai remaja bawah 17 tahun. Karnival yang menawarkan hadiah berjumlah RM3,000 keseluruhan menyaksikan pasukan TSB Tandop B dari Kedah menjuarai terbuka lelaki untuk membawa pulang hadiah wang tunai RM1,500, sijil dan piala pusingan. Terbuka wanita pula dimenangi oleh pasukan Kesihatan A dan Naib Johan Northern S yang masing-masing membawa pulang wang tunai RM1,000, sijil dan piala pusingan. Saudara, setakat ini sahaja perkembangan berita wilayah 6 April 2014. Penantian dan pengharapan jawapan merungkai misteri MH370 bukan sahaja disandarkan ahli keluarga penumpang dan kru pesawat itu, tetapi juga kita seluruh masyarakat dunia. Doa berterusan akan mengiringi harapan kita semua. Dengan itu, saya Miza Usni Muhammad. Dan saya Hakim Nasir. Berita wilayah terus kepada anda.